Okey, kita bincang dulu tajuk dia itu aspek dan alasan. Itu stesen komunikasi dan satelit, sistem radar, dapur solar dan sistem bunyi. Dia ada beberapa lah. Kau boleh tengok sini Itu jap. Okey. Itu dia. Jadi kalau kamu tengok sini, tengok sinilah kan. Kita dapati ada beberapa benda yang kita bincang dalam kan. Pertama satelit pemancar. Okay, stesen komunikasi yang tunjukkan ni. Stesen komunikasi. Lepas tu kita bincang tentang sistem radar. Ni sistem radar. Dan lagi apa? Dapur solar. Dan juga sistem bunyi. Maksudnya kita nak letak ni speaker, ada 2 speaker. Ni satu dewan lah, orang kena berbaris. Jarak barisan orang ni lah. Okey, jadi kita tengok sini untuk sistem komunikasi yang pertama, jenis gelombang yang kita guna adalah microwave. Jadi microwave ni termasuk dalam gelombang spektrum elektromagnet lah yang cikgu ada ajar itu kan, iaitu Running Man in Vietnam use X-ray gun kan. Running Man in Vietnam use X-ray gun. Jadi radio wave, microwave, Running Man kan. In infrared, in Vietnam visible light. Running Man in Vietnam visible light kan. Use X-ray. Use maksudnya ultraviolet. X-ray lah. Dan gun untuk gamma. Running Man in Vietnam use X-ray gun. Itu contoh dah lah. Okay kan? Okay, dapat kan? Jadi kenapa kita pilih gelombang microwave? Ada siapa nak cuba jawab tak? Microwave. Tak ramai ni slow. Frekuensi dia yang tinggi. Okey, bagus. Kita tak lain tak bukan frekuensi tinggi. Bila frekuensi tinggi, tenaganya tinggi. Jadi dia disokong oleh satu rumus. Kalau kamu ingat, rumus dia adalah, ingat kan? Tulis tak cukup tempat ni lah. E sama dengan HF. Ni formula dia. Jadi hubungan frekuensi dengan E adalah berkadar apa? Berkadar terus. Bila frekuensi bertambah, maka tenaga bertambah. Ini dalam fizik kuantum lah. Kamu belajar itu kan? Okey kan? Okey, yang kedua. Kaedah merambat. Jadi kaedah merambat ni kita guna stesen geganti kan. Jadi untuk menghantar satu gelombang yang jauh, kita perlu ada stesen-stesen orang kata intermediate lah kan. Stesen-stesen yang geganti ataupun stesen yang kecil tu lah. Jadi contohnya kalau kita hantarkan maklumat di sini, dia perlu ada satu stesen lagi kat sini. Boleh kan? Jadi maklumat tu boleh hantar ke sini dan dia terus pergi ke stesen ni, baru sampailah ke rumah. Tu macam tu. Itu bagi stesen geganti. Apa tujuan kita meletakkan stesen geganti kat sini? Apa tujuan dia? Mengelakkan kehilangan tenaga. Okey, mengelakkan kehilangan tenaga kan, atau kita kata mengelakkan kehilangan tenaga ni sebabkan oleh satu fenomena. Apa fenomena dah? Apa fenomena bila kita kehilangan tenaga tu? Betul kehilangan tenaga tu betul? Apa fenomena dia kalau kamu tahu? Pelembapan gelombang. Okey bagus. Pelembapan gelombang kan. Jadi bila jauh dia akan berkurang. Yang berkurangnya adalah pelembapan, yang berkurangnya adalah amplitude kan? Amplitude gelombang. Jadi kamu kata tadi betul yang Zafran cakap tadi, mengelakkan kehilangan tenaga atau mengurangkan kehilangan tenaga, ataupun kita kata mengatasi pelembapan. Pelembapan berlaku apabila amplitude semakin berkurang kan. Ingat kan? Pelembapan ialah amplitude berkurang terhadap masa. Itu kamu kena ingat lah. Okey, yang berikutnya frekuensi gelombang tinggi. Dia tanya lagi frekuensi. Jadi kamu boleh pusing-pusing balik lah kan. Bila frekuensi tinggi dah tentu tenaga yang tinggi. Okey, nak tambah lagi kenapa nak tenaga tinggi?
Sebab kita perlu menembusi atmosfera. Sebab kita nak hantar sampai satelit. Jadi kena tembus atmosfera. Itu dia panggil dia kan. Okey, yang berikutnya kita bincang tentang saiz diameter penerima. Penerima je masukkan gambar ni. Penerima. Okey. Dan juga saiz piring. Piring maksudnya piring untuk dapur solar. Sama je bentuk dia kan. Ataupun piring astro kat rumah kamu. Sama juga. Jadi kita nak saiz yang besar. Ini soalan yang melibatkan konsep ruang. Okey, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Banyak isyarat boleh diterima. Okey, senang kan? Bila besar, banyak lah. Banyak isyarat yang dapat diterima. Lebih banyak isyarat kan? Punya kelas kamu ni tak suka pada kelas online. Dia suka kelas bersemuka kan? Ni zaman-zaman prasejarah boleh lah. Okey kan? Orang kelas online dia jadi zaman-zaman, orang kata zaman sekarang kan? Tapi kamu tak suka kan? Kamu suka ni, belajar bersemuka kan? Boleh jumpa kawan-kawan kan? Okey. Tak apalah yang kena kamu cakap kan. Okay, tengok sini yang berikutnya kita pergi pada kedudukan transmitter. Transmitter biasanya alat yang cikgu masukkan di sinilah. So, padam sikit lah ni kan. Kamu pening pula. Alat ni ataupun yang ni. Kita letaknya di atas tempat yang tinggi. Seperti di atas bukit. Benda ni lah. Kenapa kita letak tempat tinggi ni? Apa alasan dia? Apa alasan? Elak halangan. Okey. Ataupun tidak terhalang lah. Tiada halangan. Okey kan. Bagus kan. Jadi kamu boleh tengok sini lah. Okey. Okey, yang berikutnya kita boleh tengok pula iaitu bentuk piring. Piring untuk padam sikit bawah ni kan. Formula ni tak apalah kan. Piring ada bentuk macam ni. Ni piring. Kalau sistem radar bentuk dia macam ni. Dua-duanya bentuk hampir sama lah. Jadi kita kata bentuk ni adalah bentuk cekung. Cekung kan. Kalau cermin cekung dia macam ni. Ni cermin cekung lah. Kan. Okay, saya tak ingat. Cermin cekung. Jadi cermin cekung ni apa tujuan cekung ni? Apa bentuk, kenapa nak perlukan bentuk cekung? Untuk menumpukan. Okey, menumpukan. Kalau cermin cekung menumpukan cahaya kan. Kalau dapur solar ni dapat menumpukan haba. Betul? Nak kata cahaya pun boleh juga. Menumpukan haba. Kalau yang sebelah ni menumpukan isyarat. Jadi kita tengok benda tu hampir sama lah. Jadi tak susah lah kan. Yang penting kamu faham dan kamu hafal. Dia punya apa? Dia punya ni lah kan. Dia punya alasan. Alasan tu kan. Okey, kita teruskan. Jadi haba, isyarat. Kalau cermin, cahaya dapat ditumpukan. Boleh faham kan apa yang kita nak daripada satu benda. Macam dapur solar, kita nak haba. Untuk yang ni kita nak isyarat. Kalau macam cermin ni, kita nak cahaya. Okey kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Permukaan berkilat. Yang ada pada sistem radar dan juga sistem dapur solar. Berkilat atau licin. Jadi bila kata permukaan licin ni, dia merujuk pada macam kita panggil apa? Cermin lah kan. Dia macam cermin, berkilat. Jadi apa tujuan ni? Pemantul yang baik. Okey Agus. Pantulan yang lebih baik. Kadang-kadang kamu takut juga nak jawab lebih baik ni macam terlalu umum kan. Jadi kamu jawablah pemantulan yang lebih berkesan, lebih efisien. Kamu jawab macam tu kan. Sebab baik ni terlalu umum jawapan dia. Tapi kalau kamu jawab pun tak ada masalah cikgu rasa kan. Tak ada masalah juga. Okey kan. Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Kita tengok yang berikutnya. Kedudukan cerik pada titik fokus. Apa tu titik fokus ni? Okey, kalau kita tengok cermin. Cerik. Cermin cekung macam ni. Ni cermin cekung. Kita lukiskan lah cermin cekung kan. Dan biasanya dia ada apa? Sini panggil center, pusat, C. Dan sini ada dia punya, kita panggil F, titik fokus.
Jadi kenapa kita kena letak pada titik fokus? Kuda kuat cermin. Jadi maksudnya cerik ni kita letak pada titik fokus. Okey, boleh faham kan? Dan penerima ni pun kita letak pada titik fokus. Kenapa? Siapa jawab? Fokus maksudnya menjadi apa? Tumpuan lah. Okey, siapa jawab? Syazik Amal jawab. Syazik Amal. Syazik Amal ke nak jawab? Sama. Okay, apa jawapan ni? Jangan buang masa lah, jawab je lah kan. Sebab kita nak tunggu kamu jawab ni, itu masa tu cikgu rasa merugikan masa je kan. Okey, apa jawapan dia? Dia boleh menumpukan isyarat. Okey, dapat betul lah. Fokus, bila jumpa perkataan fokus, dia boleh menumpukan isyarat kan. Jadi kamu jadilah pelajar yang aktif berjawab kan. Pelajar pasif ni kadang susah nak cakap lah kan. Tak boleh jawab pun tak apa. Sekarang ni sembang dengan cikgu kan. Siapa yang tolong jawab ni, cikgu doa dia dapat result A lah. A+ kan. InsyaAllah kan. Kamu dah usaha kan. Yang tak jawab ni, cikgu doakan baik jugalah. Takkan cikgu nak teruk kamu kan. Okey. Jadi kedudukan cerik pada titik fokus. Jadi haba isyarat dapat ditumpukan. Okey. Jadi untuk gambar ni kita kata orientasi cerik. Jadi cerik ni letakkan, dia kata okey ni cerik yang cikgu cakap tu. Maksudnya dekat atas dia ada matahari lah. Contoh. Bukan matahari dekat dengan dia kan. Adalah menghadap betul-betul matahari. Jadi rasanya apa jawapannya sesuai ni? Cerik ni menghadap matahari kan. Apa jawapan dia? Haba lebih banyak. Ya, haba yang lebih banyak, betul. Atau kamu jawab boleh mengutip, kumpul kan banyak tenaga matahari. Okeylah. Kamu kata haba yang banyak ataupun tenaga matahari yang banyak. Terima kasih Zafran. Okey, lokasi mikrofon. Dah ada jawapan ni kan. Dia kata lokasi mikrofon perlu berada di belakang pembesar suara. Jadi kalau lokasi mikrofon ni, kalau pembesar suara berada ada ni, pembesar suara ada di sini, dua ni, maksudnya mikrofonnya ada di sini. Sini mikrofonnya. Faham? Maksudnya pembesar suara di hadapan, mikrofon di belakang. Sorry. Pembesar suara di belakang, pembesar suara belakang. Pembesar suara di hadapan, mikrofon di belakang. Jadi kalau kamu tengok kan, kalau mikrofon kita letak dekat dengan speaker, kamu akan dengar bunyi yang sangat bising. Jadi kita cakap yang simple je, elak bunyi bising. Ataupun kita jawab dalam bentuk saintifik sikit, elak bunyi berganda. Elakkan bunyi yang berganda. Okey, bagus kan? Elakkan bunyi yang berganda. Baru 19 orang lah masuk. Okey, Hasan Nasrullah. Okey, jadi teruskan. Okey, jarak di antara dua pembesar suara. Okey, cikgu nak tanya kamu sikit kat sini Jarak antara dua pembesar suara, kita ada pembesar suara pertama dan kedua, dan jarak ini, okey, ni jarak dia lah. Kita panggil dengan satu simbol. Apa simbol dia? Jarak ni. Saya jawab. Jarak antara dua pembesar suara. Jadi dua pembesar suara kita bagi sebagai dua sumber koheren. Betul? Dua sumber koheren. Jadi apa panggil jarak ni? Saya jawab. X. X kurang tepat Jawapannya ialah A. Boleh? Dan A, bila A, jadi jarak antara dua bunyi kuat kita panggil apa? Jarak antara dua bunyi kuat kita panggil apa? Ingat tak? Kita panggil X. Tak baca ke ni? Ni. Jarak antara, ni bunyi kuat lah. Ketika pangkal ni. Jarak ni kita panggil sebagai X. Boleh? Jarak tu kita panggil pada X. Jadi berdasarkan formula apa? Lambda
sama dengan AX per D. Jadi apakah hubungan A dengan X? Songsang. Ya, perkara songsang. Jadi kita kata apabila jarak antara dua pembesar suara tu jauh, apabila A bertambah, X akan berkurang. Jadi jarak antara dua bunyi kuat, itu X lah akan berkurang. Kecil. Dah habis jawapan semua, buka ni. Tak apalah. Jadi untuk dewan, biasanya kalau kamu tengok dinding-dinding dewan ditutupi dengan bahan yang lembut. Bahan yang lembut. Dah dewan-dewan kan. Jadi tujuan dia tak lain bukan mengurangkan gema. Gema ni adalah apa sebenarnya gema ni? Gema ni apa sebenarnya? Apa maksud gema sebenarnya? Siapa boleh jawab? Pantulan. Ya, mengurangkan pantulan gelombang bunyi. Tu panggil gema. Faham Okey, ini tajuk gelombang InsyaAllah tengok 2 bintang soalan isi ada potensi nak keluar. Tapi tengoklah kalau kamu nanti macam mana Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, kali ni kita akan bincang tentang 2 benda, iaitu penghadang bunyi yang dibuat daripada konkrit dan juga dah lari ke bawah pembinaan jeti. Ada 2 ini pembinaan jeti, biasanya kita bina dalam keadaan macam ni lah Kita bina penghadang dia. Ni tembok jeti tu. Kita bina, okey. Lepas tu kita buatkan satu jarak. Jarak ni kita panggil sebagai apa nama ni? Tembok dia lah Tujuan jarak dia untuk kita panggil sebagai apa? Menghalang. Jadi kamu tahulah fenomena apa cikgu akan tanya nantilah Dia ada gap kat situ. Dan struktur dia kita boleh tengok ni bentuk dalam tebal di bawah, bahagian bawah. Tebal di bahagian bawah. Okey, kita mula dengan penghadang bunyi. Penghadang bunyi pembinaan jeti. Biasanya kita perlukan tembok yang tinggi. Ni tembok dia tinggi ni Ni tinggi. Jadi ni pun ni pun juga tunjuk padam pula. Yang ni pun tinggi Yang ini pun tinggi. Boleh? Maksudnya air tak boleh sampai. Dia lagi tinggi pada permukaan air. Jadi apa tujuan dia? Kita guna tembok yang tinggi ni. Ada cuba ada idea? Tembok tinggi. Ya Hasan. Kalau dapat menarik amplitude yang tinggi boleh ke? Dapat menarik. Menurunkan ke? Menahan. Okey, sebenarnya kalau kita cakap basic senangnya, kalau kamu buat rumah ni kita common je. Kalau kamu buat rumah, kamu tak bagi pencuri masuk, kamu buat tembok kamu tinggi ke rendah? Mesti tinggi kan? Betul kan? Kamu letak tembok tu tinggi, lepas tadi letak kaca lah atas tu. Kalau kamu tengok orang kaya lah kan. Macam tu. Jadi kita boleh jawab cara biasa je. Menghalang pencuri masuk. Tukar pencuri tukar apa? Menghalang bunyi. Kalau bunyi ni gelombang bunyi masuk. Bunyi bising. Boleh jawab juga Kalau ni menghalang gelombang air. Kalau inilah. Gelombang air daripada apa ni? Melimpah ke apa ke. Jawab macam tu Terima kasih Hasan jawab. Itu dia. Jadi halang bunyi. Lagi siapa? Air tidak melimpah. Boleh ini perlu kamu faham lah. Air tak melimpah tu untuk yang bawah lah. Halang bunyi yang atas tu. Jadi yang atas tu kita tentang gelombang bunyi. Yang bawah ni kita katakan gelombang air. Kena ingat lah. Tu biasa dia. Jadi cikgu letak gambar ni sekali. Bukan apa, cikgu dah nampak benda tu hampir sama jawapan dia. Tu cikgu kumpulkan macam ni Okey, jadi permukaan tembok ataupun benting biasanya dia kata tidak rata. Biasanya tembok yang kita tengok dekat atas ni pun tidak rata. Tembok yang dekat bawah ni pun yang dekat apa orang kata jeti, kalau dekat bina jeti ni kan pun tidak rata. Tujuan dia apa tu? Gelombang dapat diselerakkan. Ya, bagus.
Atau kita kata pantulan dapat, dia kata diserak kata kan. Jadi kita kata pantulan, jawab-jawab ni kamu hafal sebab ini dekat dengan skema. Pantulan pelbagai arah. Pantulan pelbagai arah. Boleh tak? Okey. Dah boleh tak apa? Kita teruskan lagi Okey. Yang berikutnya kata ketebalan tembok tebal. Ni senang, alasan yang senang yang wajib kamu hafal. Ketebalan tembok tebal termasuklah dua-dua tembok, yang atas dengan yang bawah tu. Jadi kita perlu tembok yang tebal. Ataupun kita panggil tembok konkrit yang tebal. Jadi alasan dia paling senang. Siapa boleh jawab? Tidak mudah pecah. Ya, tidak mudah pecah. Kuat. Semua tu lah dah. Kalau kamu nak jawab lain boleh lah bunyi tidak tembus. Tapi cikgu rasa kamu ingat kuat. Yang cikgu highlight ni yang buat cikgu bold tulisan ni, itu jawapan yang perlu kamu ingat lah. Kamu hafal. Boleh Kamu hafal. Okey. Penyerapan bunyi tinggi. Ini untuk konkrit penghadang bunyi yang atas ni, gambar atas ni. Jadi kita perlukan penyerapan bunyi yang tinggi. Maksudnya dia boleh serap bunyi dengan banyak. Kalau dia tak dapat serap bunyi, maksudnya bunyi tu akan dipantulkan ataupun disebarkan ke kawasan perumahan. Jadi kita perlu penyerapan bunyi yang tinggi. Jadi alasan dia apa tadi? Baru cikgu jawab juga tadi. Penyerapan bunyi yang tinggi ni. Tu dah. Apa alasannya penyerapan bunyi tinggi ni? Gelombang bunyi tak dapat dipantulkan. Okey, boleh jawab macam tu kan. Kamu kata gelombang bunyi tidak dapat dipantulkan atau kita kata kurang pantulan. Ini basic-basic je lah jadi tak susah benda ni Okey, reka bentuk yang seterusnya. Reka bentuk yang kita tengok sini, reka bentuk tembok Tembok yang kita pilih, cikgu tulis ke bawah. Reka bentuk yang pertama itu condong. Condong seperti gambar raja yang bawah ni. Okey, tapi ini untuk pembinaan JT pembinaan JT. Jadi biasanya kalau kawasan condong, cikgu lukis sikit lah kalau dia condong padam ni. Nampak pening pula. Okey. Katakan dia condong. Ni condong kan. Okey, condong. Tak apalah, mana-mana bahagian. Katakan mu condong macam ni ke. Jadi air yang datang daripada sini Okey, faham tak? Jadi kita dapati bahawa air yang datang dari arah kiri ke kanan sebab bentuk dia condong akan menyebabkan apa sebenarnya? Air tak melimpah. Air tak melimpah, betul lah, sebab itu tak sesuai. Itu untuk yang mana tadi? Yang tinggi tadi tu kan. Mana yang tinggi? Ni. Ketinggian tembok yang tinggi. Air tidak melimpah. Itu okey. Tapi sekarang condong. Apa alasannya kamu rasa? Apa yang bagus tolong jawab juga Okey. Ya Hasan. Kalau tekanan tinggi pada bahagian bawah boleh ke cikgu? Itu boleh juga Jadi kita kata tekanan tinggi di bawah. Ini dalam bab tekanan Bila tekanan tinggi, bahagian bawah tinggi. Itu dari konsep kekuatan. Kamu jawab. Tembok lebih kuat. Struktur tembok lebih kuat kerana tekanan di bahagian bawah lebih tinggi, di bahagian atas lebih rendah. Macam tu. Boleh Ataupun kita boleh jawab satu lagi dari segi konsep gelombang. Apa dia? Pelembapan. Pelembapan dia tak ada kena-mengena sangat rasanya. Jadi kamu tengok dalam segi kedalaman air, yang ini dianggap sebagai kawasan yang dalam, betul tak? Dan ini adalah kawasan yang cetek. Jadi apakah fenomena yang terlibat ni? Laju dia rendah cikgu. Ya, bagus. Laju rendah. Bila kawasan dalam, lambda dia adalah tinggi. Betul tak? Bila kawasan cetek macam ni, lambda dia adalah rendah. Bila lambda tinggi ke lambda rendah, maksudnya lambda semakin berkurang.
Bila lambda berkurang, maksudnya hal laju pun akan berkurang. Betul tak? Sebab formula yang kita tahu itu V sama dengan F lambda. Jadi hubungan lambda jadi silap dengan V, lambda dengan V adalah berkadar terus. Bila lambda bertambah, V bertambah. Bila lambda berkurang, V akan berkurang. Maksudnya gelombang ni sedang bergerak daripada kawasan hal laju bertambah ke hal laju berkurang. Jadi kau boleh jawab, hal laju semakin berkurang. Nampak tak? Hal laju semakin berkurang. Itu dia itu kan. Jadi dia kata ni laju gelombang berkurang kerana kedalaman berkurang. Tapi kalau kau jawab tadi tekanan tadi pun tak ada masalah kan. Itu pun boleh kan. Itu cikgu jawab ni berdasarkan konsep gelombang. Okey. Okey, lokasi JT. Jadi kita pilih kawasan sinilah. Sini. Ini panggil kawasan Teluk. Ataupun kita panggil kawasan tempat orang mandi lah. Kan? Kalau Teluk Batik bentuk macam ni lah. Kalau pernah pergi kat Lumut tu, Teluk Batik bentuk macam ni. Kalau kat Negeri Sembilan tu Teluk Kemang lah kan. Tu dia. Jadi nama pun Teluk. Kenapa kita perlu bina di kawasan Teluk? Ada idea tak? ICT. Cekik bagus. Tapi dia tidak menjawab lagi kan. Apa dia? Kenapa Teluk tu? Kita nak bina JT di kawasan Teluk. Sebab amplitude lebih kecil daripada Tanjung. Okey, bagus. Dekat Teluk, amplitude dia lebih rendah. Amplitude ni maksudnya tinggi ombak kan. Tinggi ombak dia lebih rendah. Kalau di Tanjung, dia punya ombak dia tinggi. Boleh kan? Jadi kita katalah, bila ombak tu kurang, ada satu perkataan yang boleh terima, itu tenang. Air yang tenang. Jangan tulis pula air yang tenang, tak ada buaya. Tu itu lain dah kan. Kau jawab air yang tenang lah. Air yang tenang maksudnya amplitude dia rendah. Kan? Amplitude yang kecil. Okey, boleh kan? Reka bentuk yang kedua. Ya, cuba padam sikit lah. Dah berselerak ni kan. Padam sikit kan. Dah tunjuk ke kamu, susah lah. Okey, reka bentuk yang kedua, dia kata apa ni? Dia kata perlukan ada satu bukaan kecil. Bukaan kecil yang juga dah lukis. Saya nampak ni bukaan kecil. Nampak bukaan kecil tu. Jadi tujuan bukaan kecil ini adalah, kita tahu kan, adalah apa sebenarnya? Dalam konsep hadang, kita halang air dan kita bagikan dia ruang yang kecil. Apa tu? Kenapa kita perlu bukaan kecil? Mengurangkan amplitude. Okey, betul tak? Mengurangkan amplitude. Apakah fenomena yang berlaku bila ada bukaan kecil? Pembelauan. Pembelauan gelombang. Ya, pembelauan gelombang. Jadi pembelauan gelombang, dia akan menyebabkan amplitude gelombang akan berkurang. Boleh kan? Amplitude yang berkurang. Tapi lambda sama tak sama? Sama. Ya, lambda sama. Ingat kan? Pembelauan hanya mencerita. Hanya dua je kan? Ingat kamu kan? Bagi jawapan. Pembelauan berlaku, sebarkan tenaga, kurangkan amplitude. Jadi macam cikgu highlight yang kurangkan amplitude ni sebab ni jawapan yang cikgu rasa paling tepat. Kurangkan amplitude sebab berlakunya pembelauan. Okey. Cuma fenomena pembelauan dan pantulan sahaja kita anggap bahawa kedalaman adalah sama. Bila kedalaman tu sama, kedalaman is sama, maka kita kata lambda pun sama. Macam inilah dan juga V pun sama. Ini untuk fenomena pantulan dan pembelauan. Okey. Rasa kamu boleh jawab lah ni kan. Itu tajuk yang berkaitan dengan aspek dan alasan kan. Okey, kita teruskan. Kita tengok apa lagi yang kita boleh bincang. Okey, tadi kita dah bincang dua benda. Tak nak tanda dululah.
Lupa. Stesen, kita bincang. Konkrit menghadang. Okey, ni. Ada lagi satu soalan ya. Soalan yang berkaitan dengan ni lah. Apa nama tu? Kita panggil dia... tu. Soalan dan jawapan. Q&A. Ni soalan ni dia perlu ada kemahiran lah. Kita panggil apa? Kemahiran menjawab. Kemahiran menjawab soalan ni. Soalan susah sikit lah cikgu rasa. Lepas kita buat sikit satu slide, kita buat soalan lah. Tak adalah kamu stres sangat nak jawab soalan ni. Okey, kita buat salah satu soalan di sini. Soalan dan jawapan Q&A. Kalau ada pegang buku percutian akhir tu, jangan buka lah. Sebab nanti kamu jawab betul-betul ikut yang tu. Penting kamu jawab berdasarkan apa yang keluar pada otak kamu. Tu yang penting tu. Okey, kita tengok yang ni. Terangkan jalur gelap dan jalur terang terbentuk pada tabir. Ini adalah berlaku dekat tangki riak. Kan? Ini berlaku kat tangki riak. Apabila kita letak lampu di bahagian atas, kisik lampu ni, lampu juga tak cantik kan. Lampu di bahagian atas, dia menyebabkan cahaya ada yang tertumpu. Tertumpu maksudnya di bahagian terang ni, betul kan? Dan cahaya mencapah di bahagian gelap, betul tak? Jadi kamu kena cerita keadaan tu. Jadi cahaya tertumpu di bahagian terang tu disebabkan oleh bentuk air. Bentuk air di sini kan, bentuk air iaitu kita panggil kawasan apa tu? Kawasan terang tu untuk kawasan apa? Terang tu kawasan apa? Ya, Zafran. Kawasan menumpu. Ya, menumpu memang, tapi dia bentuk apa tu? Jakarta cembung. Kata cembung. Okey, kata cembung okey lah kan. Sebab ni cikgu nak cerita kamu yang tu adalah puncak kan. Fasa puncak kan. Jadi puncak cahaya akan menumpu. Sebab puncak tu dia macam bentuk seperti kanta cembung lah. Jadi kita tahu bentuk puncak adalah seperti kanta cembung. Betul kan? Jadi sebab bentuk puncak tu sendiri macam kanta cembung, ni bentuk puncak kan. Jadi dia menyebabkan cahaya akan menumpu. Betul? Apabila cahaya menumpu, kawasan yang terbentuk pada tabir ataupun skrin akan menjadi terang. Cahaya menumpu akan terang. Kamu dah cerita tentang ni. Puncak menumpu terang. Kita pula cerita lagi satu lagi, iaitu lembangan. Lembangan dia jadi kanta cekung. Boleh kan? Maksudnya cahaya mencapah. Bila cahaya mencapah, jadi cahaya tidak jadi tumpuan cahaya. Jadi kawasan itu jadi kawasan yang gelap. Jadi ini adalah jawapan ya. Biasanya soalan ni lebih dia bagi dalam 4 markah. 4 markah. Dia terangkan jalur gelap. Jalur gelap dan jalur terang terbentuk. Tu dia. Sedu pula ya. Okey. Boleh Boleh kita tengok yang ni pula. Yang berikutnya. Cikgu Padang selirak sini Gelombang bunyi dari kereta api boleh didengar dengan kuat pada waktu malam. Okey, kita kena tahulah. Waktu malam bunyi lagi kuat. Kalau kamu tengok gambar ni betul-betul, waktu malam. Di bahagian bawah, lambda dia kecil ke besar? Cuba tengok betul. Kecil. Kecil. Bagus. Di bahagian atas dia besar. Boleh kan? Jadi kita tahu dah. Cikgu tulis sikit kan. Waktu malam bahagian bawah ni. Bawah tulis. Bawah. Cikgu buat jenah panah kan. Suhu dia rendah. Waktu malam. Malam Jadi bila suhu rendah, kita dapati lambda dia adalah kecil. Bila lambda kecil, laju yang kecil. V sama dengan F lambda. Boleh? Dan kita tengok arah perambatan gelombang. Macam mana? Dia semakin
Menjauhi ke mendekati garis normal. Kamu boleh tengok sini kan. Okey. Tengok jawapan dia. Macam mana? Oh, tutup tadi kan. Okey. Yang pertama dia kata, malam tanah lebih cepat sejuk. Ini dah cerita tajuk lain ni. Tapi tak apalah. Kenapa tanah lebih cepat sejuk waktu malam berbanding dengan air? Sebab tak ada matahari. Tak ada matahari, betul lah. Tapi kenapa tanah lebih cepat sejuk daripada air? Udara panas. Sebab muatan haba tentu dia kecil. Okey, bagus Jeffrey. Yang ni jawapan je guna. Sebab muatan haba tentu dia kecil. C tu kecil. Boleh kan? Bila muatan haba tentu kecil, maksudnya dia cepat panas dan cepat sejuk. Tapi dalam periksa tak ada jawab cepat. Dia kata cepat panas, suhu bertambah dengan masa yang pendek. Itu jawab kan. Kalau cepat panas, suhu bertambah dalam masa yang pendek. Tu. Kalau malam, cepat sejuk. Suhu berkurang dalam masa yang pendek. Boleh kan? Cepat-cepat kan? Tu. Okey. Sebab muatan haba tentu dia yang rendah. Sebab tu jadi macam tu kan. Okey, itu waktu malam. Tak apalah tu cerita ni. Jadi kita kata bunyi merambat daripada udara sejuk ke udara panas. Betul tak? Sebab bunyi tu daripada tanah. Maksudnya orang yang berada di tanah. Tetapi berada di atas tanah. Jadi dia merambat daripada udara sejuk ke udara panas. Boleh faham Udara panas tu yang di atas tu. Okey. Jadi dikatakan laju bertambah. Kenapa laju bertambah? Sebab di bahagian atas ni lambda dia besar. Cikgu tunjuk ni kan. Di bahagian atas ini, sini pula yang atas lah. Lambda dia besar. Bila lambda besar, laju pun besar. V sama dengan F lambda. Boleh kan? Ni lain kamu confuse lah. Tak ada kena-mengena kan? Okey. Jadi yang seterusnya kita kata bunyi terbias. Terbias. Ni adalah fenomena pembiasan kan. Menjauhi garis normal. Itu yang penting tu kan. Bunyi terbias menjauhi garis normal. Okey, boleh Jadi ada dua medium lah. Satu medium suhu yang rendah di tanah. Dan satu lagi di bahagian atas suhu dia lebih tinggi sedikit. Suhu dia bahagian atas tinggi. Dan suhu dia bahagian bawah tanah tu. Dekat tadi bukan bawah tanah. Dekat tanah tu suhu dia rendah. Dan kita boleh tengok lambda tu kan. Dia akan menjauhi garis normal. Sebab cahaya bergerak. Sebab bunyi bergerak daripada kita kata kawasan sejuk ke kawasan yang panas sedikit. Boleh kan? Okey, clear kan? Okey, pergi pada yang Q seterusnya. Soalan seterusnya. Terangkan bagaimana bunyi dihasilkan oleh gegendang itu. Soalan gambar yang 3 ni kan. Dan dapat didengar oleh telinga manusia. 4 markah lagi. Macam mana gegendang tu? Bila diketuk gegendang, bunyi akan berpindah ke telinga. Jadi kita bercerita. Ada 4 markah. Jadi kamu kena jawab bagaimana bunyi dapat dipindahkan. Okay, jadi kau padam yang atas dulu kan. Korang confuse pula sekarang. Cerita yang gambar kedua dah habis. Okey, bila dia ketuk saja ni, jadi berlakunya diaphragm atau gendang ni akan bergetar. Dia akan menggetarkan apa? Dia akan menggetarkan Medium. medium apa tu? Molekul. Ya, molekul udara. Jadi getaran dendang, bila diketuk gendang tu, jadi dia akan menggetarkan molekul udara. Molekul udara juga akan bergetar. Dan biasanya gelombang bunyi akan dihantar. Gelombang ni adalah satu memerlukan medium untuk merambat. Jadi gelombang akan menghantar tenaga sebenarnya. Jadi dia punya dia punya fasa untuk gelombang bunyi ialah mampatan dan regangan. Boleh kan? Kalau gelombang air, kita ada puncak dan lembangan. Boleh. Kalau gelombang bunyi, kita ada mampatan dan regangan. Kena faham kita tak sebut dia puncak dengan lembangan. Okey, lepas tu kita tengok sini.
Jadi arah getaran selari dengan arah penambatan gelombang. Sebenarnya yang statement ini, nombor 3 ni, menceritakan tentang ini adalah gelombang, arah getaran, selari, arah perambatan. Ini menceritakan tentang apa? Definisi? Siapa jawab? Gelombang membujur. Ya, gelombang bunyi ataupun gelombang Membujur. Ya, membujur. Itu tentang gelombang. Maksudnya kalau kamu jumpa je gelombang bunyi kan, kamu cerita tentang bunyi adalah gelombang bujur. Kamu cerita apa yang kamu tahu. Nampak? Janganlah kamu kedekut nak terangkan. Padahal kamu tahu benda tu, tapi kamu tak ceritakan kat sini. Kamu cerita je. Soalan ni ada 4 markah. Kita kena jawab 4 poin ataupun lebih dari situ. Lebih dari situ. Okey, yang berikutnya. Iaitu dia kata tenaga dipindahkan. Tenaga dipindahkan sebabnya arah perambatan terselari tadi tu. Okey, kalau tengok jadi poin pertama Poin pertama, gendang digetarkan. Ini poin pertama lah. Gendang digetarkan. Molekul udara bergetar, mampatan regangan, arah perambatan, arah getaran selari, arah perambatan, tenaga dipindahkan. Itu idea-idea yang ada untuk jawab soalan. Boleh tak? Boleh tidak. Jadi boleh jawab lebih sikit Okey, cikgu tak nak pergi yang soalan lagi satu. Dia ada lagi soalan ni. Kalau kamu tengok ni tapi tak apalah. Kita go through soalan lain pula lah. Kalau kamu tengok soalan lagi satu orang, panjang ceritanya. Banyak lagi soalan ni Okey, kita pergi buat soalan SPM. SPM trial. Itu soalan SPM trial Sekejap. SPM trial. Sekejap. Okey, soalan SPM trial. Kita akan buat soalan basic, itu asas gelombang. Okey, dia lari ke mana dulu ni? Asas gelombang. Tak mau lari, tak mau tekan kau. Sekejap ya, cikgu dah lari jauh sangat, susah kan ni. Dia tak mau tekan tak apalah, cikgu ambil soalan lain lah. Pelembapan dan resonan. Ada keluar. Pelembapan dan resonan. Okey tengok sini. Ni soalan pelembapan dan resonan. Ini adalah button pendulum ataupun bandul button. Dia kata kat sini, kita baca soalan dulu So kamu faham kalau tengok. Yang penting bila kamu tengok je soalan ni, ini adalah resonan. Tu bagus. Maksudnya kamu dah baca, dah cover jadi betul Yusuf kamu buat. Sekarang tak perlu nak gaduh, nak baca-baca sangat. Kamu kena buat soalan banyak soalan. Yang mana yang jawapan yang kamu tak dapat tu kamu hafal. Yang kamu rasa macam tak boleh nak jawab kamu boleh jawab, boleh hafal hilang pula cikgu ni. Ya, cikgu nak check balik. Kadang-kadang biasa ada lari. Ni. Okey, dia kata sini, kita baca, dia kata raja batu belum mengandungi 5 bandul ringkas digantung pada tali yang mengufuk. Tali mengufuk ni. Okey, bila A ditarik, A ni tarik maksudnya bukan tarik kiri kanan dia tarik depan ke belakang. Depan ke belakang Ditarik, dilepaskan menyebabkan 4 bandul lain turut berayun. Maksudnya bila kita ayunkan ni, depan ke belakang, menyebabkan bandul-bandul lain turut berayun. Kenapa? Sebab bila ni berayun, dia menghasilkan gelombang. Gelombang telah berpindah. Gelombang telah memindahkan tenaga pada tali ini dan menyebabkan bandul-bandul lain turut berayun. Biasalah soalan pertama dia akan tanya definisi. Okey. Dia kata dia dapati 4 bandul bla 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 berayun dengan berbeza. Tetapi mempunyai frekuensi yang sama. Akan berayun dengan amplitude yang berbeza. Tapi dengan frekuensi yang sama. Kenapa frekuensi yang sama? Sebab dia mengikut, cuba padam pula dia mengikut frekuensi sama. Tak mau hilang pula. Frekuensi yang sama sebab dia orang mengikut frekuensi A ni. Boleh? Okey, apakah dia maksudkan dengan amplitude? Siapa jawab? Amplitude ialah sesaran apa dia? Tak boleh jawab. Sesaran maksimum dalam suatu frekuensi. Okey, tak apalah. Kamu sesaran maksimum dah dapat markah dah Sesaran maksimum daripada
garis keseimbangan ataupun titik keseimbangan pun boleh. Kan? Ada pun kata daripada kedudukan keseimbangan. Tapi poin yang penting kena ada sesaran maksimum. Sebab garis keseimbangan tu macam ni sebenarnya kalau kamu nak faham. Garis keseimbangan ni lah tengah ni. Jadi garis keseimbangan, bila kata sesaran maksimum, kalau kata ni tali, kamu akan ayun atas ke bawah, dia akan dapat macam ni. Betul tak? Jadi berapa tinggi dia? Berapa tinggi ni? Ni dikira sebagai amplitude. Faham? Tinggi dia dikira sebagai amplitude. Sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Boleh kan? Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Ni. Jadi kita tengok tadi kan. Kita ayun bandul A. Bandul A, bandul lain pun turut berayun. Kamu tengok dalam gambar ni B, C, D, E, kamu dapati apa bandul yang ada persamaan dengan bandul A? C. Ya, bandul C. Jadi kita kata bandul C mempunyai frekuensi asli yang sama dengan bandul A. Boleh faham kan? Jadi bandul B, C, D, E akan berayun, tetapi bandul C akan berayun dengan amplitude yang apa? Maksimum. Maksimum tu sebenarnya kan. Jadi bandul manakah yang akan berayun dengan amplitude maksimum? Jawapannya bandul C, kerana adalah kita dapati panjang A dengan C adalah sama, ataupun kita kata dia mempunyai frekuensi asli yang sama. Frekuensi asli yang sama. Boleh faham kan? Maksudnya bila kita biarkan sistem ni berayun, katakan A tu berayun dengan amplitude maksimum, lepas tu kamu tengok bila A tu berhenti, C pula akan berayun dengan amplitude maksimum. Bila C tu berhenti, A pula akan berayun. Macam dia orang pasing-pasing. Sebab tu dipanggil pattern. Pattern ni macam lari pattern. Bila kamu lari pattern, pelari pertama lari. Bila jumpa pelari kedua, dia akan pass baton dan pelari kedua akan lari. Dia akan tukar pada orang tu. Itu panggil passing-passing tu kan. Boleh faham kan? Itu panggil baton tu. Namakan fenomena yang ni. Jadi senang soalan ni lah. Soalan tajuk kan. Siapa dah jawab ni? Fenomena ni. Ya, resonance. Senang kan? Saya boleh jawab lah ni. Soalan senang ni. Soalan ni ya. Okey. Itu dah. Itu soalan yang berkaitan dengan resonance. Okey, tak apa kita buat soalan lainnya. Kita jumpa soalan-soalan yang tadi tu kita buka, tak dapat buka tadi lah. Okey, Okey, kita buat soalan yang seterusnya, iaitu soalan apa nama ni? Soalan gelombang. Gelombang kan? Betul. Okey, dia kata sini kumpulan gelombang spektrum elektromagnet. Spektrum elektromagnet kan? Susunan frekuensi dan panjang gelombangnya. Dalam fisik kuantum kita belajar, tenaga gelombang semakin bertambah dari kiri ke kanan. Jadi tenaga bertambah, dia maksudnya tenaga di kiri tu rendah lah. Jadi kita label sikit kan, dia cakap ni. Tenaga ni rendah lah, E ni rendah. Dan E ni adalah tinggi. Betul? Kiri kanan di dalam vacuum merambat dengan laju yang sama. Ingat, laju yang sama. Jadi laju V yang sama. V tu sama dengan C. C ni apa? Laju cahaya. C adalah laju cahaya. Okey kan? Jadi kita tengok sini. Dia punya apa? V sama dengan C. Okey, jadi kalau kamu tengok cikgu dah ajar tadi, Running Man in Vietnam. In Vietnam. Visible light kan? Q adalah use X-ray gun. Nampak? Running Man in Vietnam. Running Man radio wave. Man microwave. In infrared. Visible light. Yalah. Q adalah ultraviolet. Use X-ray lah. R gamma. Kita dah tahu dah. Itu kelebihan kita tahu kan. Jadi dalam banyak ni mana frekuensi yang paling tinggi? Tanya kamu. Mana frekuensi paling tinggi? Gamma. Ya, gamma. Frekuensi tinggi. Bagus. Jadi ini disokong oleh formula E sama dengan HF. Betul tak?
Bila frekuensi tinggi, tenaga tinggi. Itu formula dah. E sama dengan HF. Boleh Ini yang kita ikutnya. Okey. Okey, dari segi lambda, mana lambda yang paling besar? Radio. Ya, radio. Jadi maksudnya bila frekuensi tinggi, lambda dia adalah rendah lah. Sebab tu jadi rapat-rapat ni. Boleh Jadi radio wave ni lambda dia besar. Ini lambda yang besar. Sebab tu jarak-jarak sikit Kita kena tahu macam tu. Okey. Kita pergi pada soalan. Tak jawab lagi soalan Dekat sini. Dalam Raja 1. Okey, ultraviolet diwakili oleh ultraviolet diwakili oleh simbol apa? Q. Ya, Q. Senang Q. Padahallah terlindung jawapan Okey. Okey, B pula dia kata tandakan right. Okey, jawapan. Jadi kita tahu elektromagnet ataupun gelombang elektromagnet adalah gelombang apa? Longitudinal, melintang ataupun bujur? Lintang. Melintang. Bagus, melintang. Jadi melintang dia ada dua Saya beritahu kamu gelombang melintang dia dua. Itu gelombang air. Padam sikit padam sikit. Melintang ada dua. Itu gelombang air dan apa? Dan elektromagnet. Elektromagnet. EM lah. Buat elektromagnet Kalau gelombang membujur, dia ada juga. Kita panggil buzz. Ingat tak? Buzz. Ini bunyi. U ultrasound. S sonar. Jadi ultrasound dan sonar ni dia punya frekuensi yang tinggi. Gelombang bunyi yang punya frekuensi yang tinggi. Okey, tu contoh. Power off. Okey boleh Okey, cikgu teruskan yang seterusnya. Ni. Soalan ni Nampak soalan ni Okey, dekat sini. Dia kata nyatakan perubahan frekuensi gelombang dari kiri ke kanan. Jadi kiri frekuensi yang macam mana, kanan frekuensi yang macam mana. Jadi kita dapati frekuensi mana yang tinggi, kiri ke kanan? Kanan. Kanan tinggi. Jadi jawapan apa tu? Tambah. Bertambah. Ya, frekuensi bertambah. Senang soalan ni Senang. Okey, dia nyatakan hubungan di antara frekuensi dengan tenaga gelombang. Ini dah tahu dari formula kita bincang lah. Jadi hubungan dia apa? Berada terus. Ya, berkadar terus. Formulanya E sama dengan HF. Berkadar terus. Okey, senang soalan ni senang. Okey. Cikgu rasa takut. Yang tadi menyulit kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita buat soalan yang ni pula. Kalau kamu tengok ni soalan pantulan lah. Pantulan gelombang air pada pandangan atas. Okey Cuma kalau kamu tengok macam pantulan cermin. Tapi pantulan gelombang air. Kenapa kita kata pantulan gelombang air? Sebab dia ada apa ni? Muka gelombang. Boleh? Dia ada muka gelombang. Sebab tu kita kata dia pantulan gelombang air. Jadi soalan dekat sini kita dapati dia bagi gambar. Yang gambar garisan ini. Garisan ini bagi sebagai sinar tuju ataupun gelombang tuju. Sinar tuju tu cahaya Kalau gelombang bagi gelombang tuju. Dan apabila melanggar penghadang ni, biasanya penghadang ni dibuat daripada tembok, konkrit. Bila dia menghadang, dia akan dipantulkan balik. Dan mematuhi hukum pantulan. Okey, jadi dekat sini, soalan A. Dia kata berapakah sudut tuju rajah 1? Berapa sudut tuju dia? 60. Ya, bagus. 60. Jangan terperangkap dengan 30 tu. Sebab sudut tuju adalah sudut di antara garis normal. Inilah sudut dengan
dengan adalah apa nama, tak dua titik pula. Dengan adalah dengan sinar 7 ataupun gelombang 7. Sudut di antara garis normal dengan sinar 7. Okey kan? Jadi jawapannya adalah 60. Bagus, 60 darjah. Okey, B dia kata sini, lengkapkan ayat berikut. Okey, dia kata sudut 7 adalah apa dengan sudut pantulan? Macam soalan objektif je ni. Apa dia? Sama. Sama. Jadi kita tahu kan, ini adalah hukum pantulan. Kan? Ini adalah hukum pantulan. Sebab sudut 7 sama dengan sudut pantulan. Okey, tak apa. Soalan C dia terlukis arah gerakan pantulan gelombang. Jadi senanglah nak lukis arahnya kan. Jadi nak lukis dia ni lah. Kamu kena buat satu garis macam ni lagi. Ni yang dipantulkan. Sini adalah 60. Sini pun 60. Jadi sudut dia sama. Sudut sama 60 dengan 60. Okey, tengok jawapan dia. Sama. Lepas tu dia lukis macam tu. Cikgu sengit sikit lah. Kalau lukis sebenar dia macam tu lah kan. Apa contoh ni? Lukis sebenar macam tu kan. Sudut ni sama dengan sudut ni. Okey, boleh kan? Jadi ni soalan nombor 1. Pendek je soalan dia kan. Okey. Dia jawab ya. Okey, kita tengok lagi soalan yang lain. Jangan lah. Ada 2 minit lagi. Apa kita buat soalan lain. Okey, kita buat soalan ni. Ni soalan terakhir lah Soalan ni kalau kamu tengok tajuk je adalah interference. Sebab apa interference? Mula-mula kita dapati cahaya melalui satu celah. Satu celah ni. Selepas tu cahaya melalui 2 celah. Okay. Apabila cahaya melalui satu celah, ini dipanggil sebagai fenomena pembelauan. Selepas lalu celah 2 celah ni, dia akan mengalami fenomena interference. Interference, patternnya terhasil pada skrin ini ialah macam ini. Boleh Okey, tengok soalan dia kata ni, Raja menunjukkan susunan eksperimen di celah yang satu sinar putih lalu penapis biru. Dia ada penapis biru. Warna biru dia pakai cahaya monokromatik. Monokromatik. Okey. Corak terbentuk skrin, penapis ditunjukkan seperti ini dalam gambar tu. Tak apa kan dia masukkan dengan cahaya monokromatik. Senang. Mono maksudnya satu. Kromatik maksudnya krom adalah cahaya. Jadi kamu boleh jawab, apakah maksud cahaya monokromatik? Satu warna. Boleh? Cahaya yang mempunyai satu warna. Ataupun satu frekuensi, satu panjang gelombang. Anda jawab pun boleh. Bergantung pada kamu. Faham Jadi tak perlu nak hafal terus. Ingat je monokromatik. Mono satu. Kromatik adalah warna. Satu warna. Boleh Okey tu dia. Okey. Soalan A dia kata mengapakah pinggir cerah gelap terbentuk di gambar skrin tunjukkanlah raja ini. Jadi kalau pinggir cerah tu sebab apa? Siapa jawab? Interference membina. Bagus. Kamu kena idea macam tu kalau yang satu tu mesti interference membinasa Jadi dia kata interference membina untuk cerah dan interference membinasa untuk gelap. Ni cara nak jawab soalan ni Boleh Okey, kita buat lagi soalan lagi. Soalan seterusnya. Ni soalan pengiraan ni Okey, dia kata sini di dalam eksperimen skrin letakkan pada jarak 1.5. Jarak 1.5 tu adalah jarak daripada 2 celah. Maksudnya jarak bersini Okey, sikit lah kalau kamu tak nampak jarak ni. Jarak ni lah 1.5. 1.5. Point tak lekat lah cikgu Point apa lah. 1.5. Okay, tak apalah, himpadan dulu lah. Kamu faham lah jarak tu 1.5. Jarak pemisah antara celah ialah 0.5. Maksudnya jarak yang sempit ni. Ni dia kata iaitu kita panggil apa? Kita panggil sebagai apa? Apa simbol dia? Jarak pemisah antara dua celah ni. Kita panggil apa?
Bukan, salah lagi. A. Faham? Jarak antara dua sumber koheren. X tu jarak di antara dua bunyi kuat ataupun dua pinggir terang, pinggir gelap. Boleh faham? Tu A itu X. Okay, kan? Dan jumlah jarak pemisah antara empat pinggir, ada empat pinggir gelap berturutan. Ialah 4.0. Dia kata bagi tahu 4 pinggir gelap. Cuba tengok kan berapa X ada dalam 4.015 ni. 4.05 ni. Berapa X? Okey, kita start dengan pertama. Ini tengah-tengah. Ini 1X. Boleh kan? Ini X. Tengah lagi. Ini X lagi. 2X. Betul tak? Ini lagi. Ada 4X. 3X. Jadi untuk 4.05 mm ni kita dapati ada 3X. Faham tak ni? Faham ke? Faham. Itu 3X. Jangan kamu kelakar-kabut jawab, oh tu X 4.05. Habis. Salah terus. Kamu kena tengok, oh X ada ni kan. Jadi kita nak cari X dulu dekat sini. Kena bahagi 3. Cuba 4.05 bahagi 3. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 1.35 mm. Lepas tu kamu tukar kepada meter. 1.35 darab 10 kuasa negatif 3. Ini penukaran unit kepada meter sebab kita nak unit yang standard. SI unit. SI unit. Lepas tu kita gantikan dalam formula apa ni? Ingat dalam formula apa? Lambda sama dengan X per AX over D. Ya, AX over D. Sebab soalan tanya hitungkan panjang gelombang. Lambda. A kita dah tahu. Kita dah kira ni A dah. Bukan kira. Kita dah dapat dia bagi. Iaitu 0.55 ni. Betul. X berapa? Ini yang kita dapat X tadi ni. Ingat kan 0.55 ni kamu kena tukar juga kan. 0.55 ni kamu tukar dalam meter kan. Tak tukar pula kan. Dan D. Dah bagi D. Cuba ganti dalam kalkulator. Ada kalkulator kira. Dah. Dia conting je kan. D. D. Okay, dapat tak? Tapi tukarlah 1.55 ni, 0.55 ni tukar kepada meter. Cuba tekan kalkulator. Berapa dapat? Okay, tengok ni. Ganti macam ni. 0.5 darab dengan A lah. 0.5 darab dengan 10 kuasa negatif 3 tu A. Ni dapat dah. 1.35 darab 10 kuasa negatif 3 lah. Okey kan? Bagi dengan 1.5. Tak perlu tukar apa dah. Sebab apa? Dia meter lah. Okey, apa jawapan ni? Apa jawapan tu? Saya tak bawa kereta. Empat 4.5 darab 10 kuasa negatif 7. Ya. Okey kan. Kita check kan. Okey, bagus. 4.5 ada tambah lagi. Apa lagi? 4 point. Apa Jeffrey cakap balik? 4 point. 10 kuasa negatif 7. Ya, 4.5 ya. Okey, tepat kan? Okey, dah apa. Alhamdulillah. Jadi okeylah kan. Jadi dah dapat jawapan. Itulah jawapan dia. Jadi biasanya markah dia gantikan. Markah ada 3. Sepatutnya 3 ni. Dia kedekut sikit kan. Sepatutnya markah pertama ni lah. Mencari X. Markah kedua gantikan dalam formula. Markah ketiga jawapan yang betul. Sepatutnya inilah yang 3 markah. Tapi sebab dia macam kedekut sikit lah. Kan? Jadi dia bagi 2 markah aja. Okey, boleh masa pun dah cukup. Cikgu ingat setakat ni saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Okey. Cikgu. No.